Kalau macam Okay, so petang ni saya ad hoc sebab saya nak kongsikan cara nak buat slide kepada Tuan Unding di Sabah. Beliau dapat satu program dan program tu bertajuk 6S. Rasa tanya Cik Rosli tadi, Cik Rosli tak sesuai timing kan Cik Rosli? Tak, masa lari kan? Okay, so bila masa tak ada, Unding kata dia boleh buat tapi dia tak ada slide. Jadi saya nak kena bantulah. Okey. Perkara pertama bila kita nak buat slide, perkara pertama bila kita nak buat slide adalah yang biasa saya buat adalah yang biasa saya buat, saya akan pergi ke Google dulu. Okey, kita Google. Contoh tajuk dia 6S. Okey, 6S. 6S PPT. PPT ni PowerPoint PowerPoint presentation. So bila kita pergi ke Google, you akan dapat beberapa contoh macam ni. Contoh-contoh macam ni. Okey, daripada sini, contoh saya dah go through, saya akan cari yang percuma dulu. Yang percuma dulu. So, biasanya trainer kita akan buat, walaupun topik tu topik yang kita dah expert, tapi kita kena tengoklah kadang-kadang kita nak tengok current situation, kita nak tengok current clause, current, apa tu kita panggil? Ada akta ke yang related. Jadi, kita akan pergi ke Google dulu. Okey, dekat sini tadi, saya dah go through, yang percuma ni yang kat sini. Dia kata free 6S training PowerPoint. Jadi saya dah download. Okey, sekarang ni kita akan tengok macam mana kita boleh gunakan Canva untuk dapatkan slide yang cantik. Dan siapa yang hadir malam ni pula. Siapa yang hadir siang ni boleh WhatsApp saya personal, Kak Yan, saya nak link. Saya boleh bagi link, you boleh tukar-tukar saja. You drag and drop saja. Okey. Jadi kat sini, bila kita dah nampak ni, saya dah download dah tadi. Sila tengok yang saya download ni. Kat sini. Kak Fiza tolong saya respon boleh? Saya buka PowerPoint. Kak Fiza nampak tak? tak nampak. Okey, sekejap. Kita nak masukkan. Sekejap. Kita pergi sini. Okay. PowerPoint yang kita jumpa dekat Google tu adalah untuk kita nak tengok cara diorang present ataupun kita nak tengok info-info yang kita tak ada dekat tangan kita. Ada Kak gerak-gerak. Yan tengah tunjuk PowerPoint ke? Still nampak Ah, Google ni. Okey, sekejap. Akak stop share dan share mungkin. Hmm. Hmm. Okey. Baik, saya dah buka PowerPoint. Ini contoh yang kita ambil dekat Google. Saya share screen. PowerPoint. Macam Alright. ni lah contoh. Nampak tak saya share? Nampak. Okay. Bermaksud, katalah yang saya jumpa tadi tu adalah 6S untuk kilang kereta. Kilang kereta ni. Eh? Nampak kan? Okey. Dekat sini, sebenarnya kebaikan kita adalah dapatkan info. Tapi etika trainer, kalau contoh kita present yang directly kita ambil daripada Google, kita takutlah ada orang sharing dan terkena pula orang tu kata, oh ni saya punya slide. Akan ada isu etika. Jadi apa pun kita kena ubah dia. Tapi cantik tak slide yang saya jumpa ni? Cantik kan? Pada saya cantik lah. Okay? Bila kita dah simpan, kita simpan dia sebagai PowerPoint. Okey, lepas tu kita akan buka dia di Canva. Kita pergi Canva. Canva, okey. Di Canva, kita akan ada dua perkara. Perkara pertama adalah slide presentation. Yang kedua adalah workbook. Workbook. Trainer yang bagus bila kita boleh sediakan workbook untuk student kita dalam kelas tulis apa yang mereka belajar. Jadi saya nak tunjuk dulu apa beza antara workbook dan slide. Okey, apa beza workbook dan slide?
Kak Fiza nampak tak saya punya workbook? Tak. Tak, okey. Sekejap. Sekarang kita share. Kat sini. Okey. Sekarang, Yes. okey. Workbook ni dia adalah biasanya kita akan buat portrait. So portrait punya slide, portrait punya orientation. Dan dalam sini perkara pertama kita kena biasa buat adalah pre-test dan juga post-test. Pre-test dan juga post-test. Okey, pre-test ni pun sama. Pergi juga ChatGPT. Tengok tadi kata leadership kata Lani Kak Hafiza punya. Kita tulis sini write 15 question for this topic under leadership skills with option of A, B, C, D for pretest. Lebih kurang macam ni lah. Tapi kalau macam saya, bila saya dah dapat macam ni, saya still kena go through dan saya akan relatekan dengan apa yang saya nak ajar. ChatGPT ni Kak Fiza nampak? Nampak. Okey, ni pretest. Okey, pretest ni bila kita dah keluar, apa you buat adalah senang saja, copy, masukkan dekat sini. Masukkan dekat you punya workbook tadi. Biasanya saya jarang print slide. Yang slide tu adalah slide lah. Sebab tu tips saya nak bagi kepada anda semua, bila kita, saya stop share sekejap Okey, bila kita buat training ni, biasakan sebelum you pergi tu, you dah sediakan satu WhatsApp group. Contoh WhatsApp group, katalah syarikat tu adalah Ayam Mas. Okay, Ayam Mas, you ada satu group WhatsApp Ayam Mas. Bila you masuk pagi-pagi tu masa dia buat pretest ke apa, Ref dah tunjuk dah QR code tu. Okay, everyone, this is the QR code. We'd like to all of you to join this group so that after the training, we still keep in touch. You can ask question, you can get any template from us. Sebenarnya tujuan dia adalah kita nak banyak berkomunikasi dengan mereka. Pertama. Kedua, mereka ingat kita. Okay, 5723. Okay, save my number. 9185, save my husband's number for any template. Jadi, bila dia simpan nombor kita, kita kan selalu share kita punya WhatsApp status kan. Jadi, kita dah macam gini dah dengan dia. Okay. Lepas tu, slide tu biasanya saya akan share dekat group WhatsApp tu. Slide. Slide kan beratus-ratus kita punya page. Macam slide 5S tadi, diorang tak perlu pun nak kena dekat depan mata dia nak kena pegang. Yang perlu adalah workbook. Workbook tu. So workbook tu contoh 5S, you kosongkan lah. Tapi yang slide tu berisi. Bila you present in the class, you ada presentation tu. You ada presentation tu tetapi yang workbook tu dekat tangan dia you print Okay, saya share lagi. Workbook. Jadi tadi kita dah ada pre-test. Okey. Pre-test ni kita kata, okey, dalam masa 10 minit ataupun 5 minit pun boleh, saya nak anda jawab pre-test tanpa anda faham, tanpa saya dah sharing tentang apa tu leadership, sila jawab. Dia pun jawab. Okey, bila jawab jangan ambil markah dulu. Kita akan ambil markah masa dia dah jawab post-test habis kelas. Post-test habis kelas. Habis kelas dalam 5 minit macam tu, okey sekarang kita nak jawab post-test, dia dah jawab. Lepas tu you reviewkan dia punya jawapan. Okey dapat 15. Okey kita tengok sebelum dia dapat 5 lah kata. Jadi post-test dan pre-test ni adalah penting Okey next adalah yang ni saya belajar dengan guru saya, Coach Nani Koraiza, di mana kita mesti menggunakan kita panggil sebagai realization. Realization. Realization ni bermaksud kita kena tanya mereka. Sebelum training tu, kita suruh diorang lorekkan. Okay, before kita start training, where are you now? From 0% until 100%, you dekat mana? Your understanding on leadership. So dia pun lorek lah. Nanti kita ajar dia lah.
Okey, dia tak faham lah apa tu leadership. Ada tanda lah. Ada tanda macam ni. Okey. Lepas tu, kalau macam saya punya sesi, kita akan ada beberapa sesi. Awareness, ada audit kan. Kita sudah ada tanda lah. Sebab after training juga, kita akan patah balik pergi page ni. Okey, sekarang kita dah 2 hari dengan Kak Yan. Apa yang you dah belajar? Okey, now. You're understanding OISO. Nanti dia pergi ambil marking. Dia kata, Kak, saya dah 100% Kak. Saya dah faham dah semua clause. Dia tanda macam ni. Okay. So, this realization ni penting sebab apa? Sebab inilah yang akan efek bila dia nak bagi you markah. Kita kan ada evaluation tu. So, dia akan kata, sebelum aku belajar, aku tak faham. Lepas belajar, faham. This is what we call realization before. Okey, lepas tu dalam kita punya workbook ni jangan isi penuh lah. Kosong-kosong macam ni. Kosong-kosong macam ni kita kosong-kosongkan. Kita suruh dia isilah. Contoh kat sini saya buat apa lagi macam ni kan. Ni kita buat sama-sama lah dalam kelas. Tapi slide kita adalah. Lepas tu kat sini saya ada buat macam ni. Apa kita panggil benda ni? Dia adalah workbook. Okay. Workbook. Siapa pergi train to gain, saya pun bagi you all workbook. Cuma train to gain yang hari tu saya rasa saya tak cukup bagi lagi praktikal. So this round, train to gain 4 saya dah plan untuk betul-betul buku you, workbook you memang tebal lah kali ni. Sebab saya masih tak puas hati dengan result-result train to gain. Yang orang yang hadir train to gain tu saya tak, saya tak rasa you all ni faham lagi apa yang saya sampaikan. Okay. So itu dekat workbook. Kalau you faham workbook, tulis dekat ruangan chat workbook. Oh, tak sesuai Zoom. Okey, Sari Pudang akak recordkan workbook, okey? Type workbook. Yeah. Okey. Jadilah trainer yang ada berikan workbook supaya uh, student kita faham dan dia membuat sesuatu dalam kelas. Uh, Training yang efektif adalah bila dia ada two way. Two way tu maksudnya kita sharing, diorang dengar. Kemudian kita minta mereka buat task, mereka respon. Dan kita periksa Okay, workbook. Okay, now kita nak masuk kepada slide. Saya share screen. Canva. Okay. So, ini adalah Canva. Saya nak buka Canva untuk slide seperti form. Okay. Tadi kita dah dapat PowerPoint yang power. Adalah PowerPoint. Power lah tu PowerPoint tu. Okay. Dalam Canva, you boleh pergi create design. Okay, create design. Pergi create design. Cari import file. Import file. Oh, Cik Zulkifli ni yang Zulaimi tu Cik Zul ni, Zulkifli. Saya ada ramai Cik Zul tau dalam trainer-trainer ni. Serius ramai. 10 ada. Okey, Cik Zul Tadi saya dah save PowerPoint yang cantik tu kan. Okey, kita buka dalam Canva. Kita tengok apa jadi Okey. Bila kita ambil mana-mana slide, especially orang punya lah, kita kena ada etika. Yang kedua, kita kena presentkan slide tu seperti slide tu kita yang punyalah. You dah susun ikut yang you nak tadi. Okay. Kita punya workbook tadi kan ada pre and post test. Pre and post test tu tak payahlah tulis pampang dekat depan. Itu dekat depan student. Student pegang workbook. Ini gambar aku. Pegang workbook. So dia boleh buat. So kita tengok PowerPoint yang tadi. Okay. So katalah dekat sini tadi, dia adalah orang punya kan? Saya akan bagi beberapa cara hari ini saya bagi beberapa cara. Dan saya suka juga nak kongsikan dia punya link supaya you all pun ada slide yang cantik nanti. Dan ubah ikut you punya lah. Okay katalah dekat sini, kita dah dapat yang ni kan. So you boleh uh,
tukar ataupun kalau tak boleh tukar pun kita dapat info dekat sini Okey, saya nak semua orang fokus. Okay. Okay, dekat sini kita dah ada input Input kita adalah dari orang punya slide. Okey, tengok saya buat. Okey, dalam kita punya projek, saya ada link yang saya nak bagi dengan semua orang hari ni, iaitu kita panggil PowerPoint slide yang berstruktur. Okey, PowerPoint yang berstruktur dia macam ni. Dia macam ni saya bagi, nanti saya bagi semua orang ya. Okey. Yang tadi tu kita dah save sebagai projek, dia dah parking kat dalam kita punya Canva. Biar je dia dekat situ. Sekarang kita pergi sini. Okey, contoh tadi siapa saya buat Kak Fiza punya lah. Si Sari Puding ni tak ada ni. Dia tak ada sini kan. Okey, saya buat Kak Fiza punya ngam-ngam Kak Fiza tanya sebelum saya kelas. Untung kan Kak Fiza? Okey. Rezeki. Rezeki ya, okey. Contoh Kak Fiza dia nak buat leadership. Tadi kita dah dapat course outline. Course outline pun dah bagi klien, dah submit dalam ni kan. Okey, nak buat slide pula. Okey, ini slide kita panggil structure yang saya dah susun mengikut HRD claimable format. Di mana kita ada tajuk, kita ada dia punya modul. Okey, modul adalah 6 ke 8. Biasanya lah 6 ke 8 modul kalau you pergi TTT pun. Lepas tu kita mesti ada dia punya intro. Biasanya next saya akan letakkan apa yang berlaku sekarang. Orang ramai tak jadi leader yang bagus, tak tunjukkan kepakaran dalam leadership, contoh kan, current situation. Lepas tu kita masuk pula kepada terma-terma dia. What is leadership? What is lead? Why sheep? What is leader kan? Lepas tu kat sini, siapa je. So dia punya, apa yang saya tulis ni, you boleh edit lah mengikut leadership. Okay, tengok saya buat So kat sini tadi nama dia leadership skill kan. So kita pergi dekat foto. Okey, kalau kita ambil foto kelas, katalah kita ni Asian, ada Malay, Chinese, Indian, kita janganlah ambil gambar Mak Saleh. Contoh you buat leadership Malaysian faces. Kita try. Apa dia gambar macam ni pula? Okey. Tengok macam tak berapa best kan? Saya buat lain. Malaysian friendly. Malaysia. Leadership. Leadership. Leadership Asian. Tak, ini skill-skill nak dapat ni. Dr. Fauzia pun ada. Dia katalah ni orang ni lah contoh. Ni saya main ambil contoh je ya. Okay, kita letak ni. Katalah you nak gerakkan dia, gerakkan lah. Gerakkan nak macam ni. Contoh. Bermaksud yang kita ada ni, you dah boleh just tukar saja. Leadership. Yang bawah tu tak payah tukar lah. Itu logo HRD Corp Leadership skills. Itulah for industri lah kata contoh Kak Afiza punya ni Okay, HRD program number ni tengoklah. Kenapa kita kena masukkan HRD program? Sebab program kita ni di bawah HRD, claimable dan dia ada program number. Okay, sekarang ni kita nak masuk dekat important of benefit ni. Tadi kan kita dah masukkan projek yang saya copy tu kan? Okay, cara dia adalah korang pergi dekat projek. Masuk dekat yang kita dah ambil orang punya tu tadi. Okay. Tapi you jangan terus pilih dia masuk dekat slide. Nanti dia overlap. Jadi saya akan biasa add page. Jadi yang dekat kosong ni, tadi, kita ambil mana yang dia ada. Dia punya apa tu nama dia? Dia punya tajuk lah contoh. Bisa. Tak salah ke? Okay. Kau ada pin tu nak buat apa nak? Contoh dekat sini, saya katalah, ni contoh tau. Katalah saya nak tiru slide yang ni. Kan dia terus masuk tu. Jadi, katalah saya nak tiru yang ayat dia kat sini. Okay, saya nak tiru ayat dia kat sini. Saya boleh masukkan dekat slide saya. Yang kita copy-copy tadi.
Okey, ataupun kita boleh take out. Kita take out. Katalah tadi ini modul Kak Hafizah, dia nak buat leadership skill ada 6 modul. Okay, sama juga kita pergi sini tadi. ChatGPT ni bila kita dah tanya soalan, dia dah simpan memori dia yang kita nak buat leadership skill. Dia dah tahu dah you nak buat benda ni. Jadi kat sini kita pun tambah establish 6 modules for leadership skills. So bila dia bagi kita 6 modul ni kita boleh jadikan dia 6 modul dalam kita punya PowerPoint tadi ni. Yang ni lah. Importance of ni. So kat sini you boleh buat katalah ada 6 modul ni tadi. So kita ambil yang pertama ni, you boleh lekat dekat sini. 6 modul tu Okey, sebagai trainer, macam saya cakap tadi, slide kita ni adalah slide yang kita bukan print ataupun bukan baca. Kita bukan yang membaca slide. Slide ni adalah reference sahaja kepada kita punya student dalam kelas. So step dia adalah, bila kita dah ada modul ni kita kena faham. Biasanya awal-awal kita nak cerita apa? Apa tu leadership? Apa yang cara berkomunikasi yang berkesan? Dari segi emotional, intelligent, strategic thinking Kak Fizah ni lebih kurang tajuk-tajuk Kak Fizah kan? Okay. So 6 modul tu you masuklah dekat you punya slide ni tadi. Okay. Okay. Yang ketiga ni tadi adalah intro. Maksudnya dia dah masuk intro yang pertama tadi. So semua ni slide-slide you ni tadi kita boleh guna pakai what is the latest info yang kita boleh dapat daripada teknologi-teknologi terkini. Saya saran anda bila buat slide, Rusalbia pun ada. Setiap slide yang ada ni, setiap slide yang ada ni, you boleh fikir tau, macam mana aku nak ubah slide ni tanpa ubah dia punya structure. Katalah kat sini, you nampak ada 5 ataupun 5 benda ni kan. Katalah Kak Fiza nak cerita tentang 5 karakter leader. 5 karakter leader. Jadi dekat sini apa yang Kak Fiza boleh buat adalah dia boleh ubah yang kat sini lah, katalah dari segi penampilan dia, komunikasi dia. Lepas tu kat sini you boleh tukar lah. So you pergi dekat elemen, katalah komunikasi. You type communication. Contoh a good leader adalah yang ada good communication. So katalah yang kat sini hazard, kita tukarlah. Masukkanlah yang ni tadi. Macam tu. Make use of whatever you have. Tapi dengan cara you nak present you punya point tu. Okay, katalah you dah pergi sini kan. Macam tak ada kena-mengena lah dengan apa-apa pillar semua ni. You nak benda yang lain. So sama juga you boleh pergi ke design. Contoh Kak Fiza dia nak cerita tentang emotional drive. Kita try type ada tak? Mungkin dari sini kita sebenarnya boleh import satu original daripada kita punya. Kedua daripada yang kita dah copy dekat Google tadi. Dan ketiga adalah apa yang ada dekat dalam Canva yang already ada. Zaman sekarang, zaman orang dah kita dah panggil kita ni advance lah. Jadi kalau slide kita tu masih slide yang kartun-kartun, slide yang macam tulis banyak kan, dia tidak memberi kesan. Slide yang bagus adalah, Rusalbia pun dia lecturer kan, slide yang bagus adalah kita bukan ada banyak tulisan. Sebab bila banyak tulisan, orang akan ada tendensi nak baca. Dan dia tak akan fokus dengan apa yang kita nak cakap lah. So you boleh tambahkan dengan cara-cara ataupun diagram-diagram yang ni lah. Okay, selalunya kalau saya banyak perkataan ni pun, saya dah start bagi tugasan. Contoh dalam grup tu, dalam kelas tu, saya dah bagikan. Okay, katalah saya buat RBA. Grup ni adalah grup labor. Grup B, safety and health. Grup C, environment.
Grup yang ni labor contoh. Jadi bila dia kena tengok yang banyak perkataan ni, dia sebenarnya dia dah start buat kerja dalam kumpulan. Lepas tu kita dah suruh mereka kita dah bagi tugasan lah. Okey, setiap kumpulan saya bagi yang perkataan ni kan. Ini semua detail tapi saya nak you keluarkan seperti hierarki ni. Contoh saya kata, this is the hierarchy. I want you to explain policy. Daripada policy, you come up with the objective to achieve the policy. And then how to implement and do the planning. Jadi bila mereka start bertindak dalam kumpulan, mereka akan refer yang saya tulis-tulis ni. Apa saja yang saya tulis banyak-banyak ni, saya jarang explain dalam kelas sebab diorang tak akan faham. Biasakan dalam kelas, yang tulis-tulis ni kita dah bagi kerja kat diorang. Diorang, kita kerjakan diorang. Diorang yang kena baca, present. Masa dia present tu, kita akan betulkan lah. Kalau dia tak lengkap contohnya. Okay. Okay. Jadi ini tadi contoh kita dah pergi ChatGPT, dia bagi kita 6 modul tu kan. So 6 modul tu you boleh tukar-tukar. Okay, katalah Kak Fiza punya leadership tu tadi, modul dia ke berapa kita tengok kat sini. Katalah modul Kak Fiza tadi yang modul ke berapa Okay, modul yang terakhir ni, leading change, resilient. Team leadership management. Okey, katalah kita nak cerita tentang resilient lah contoh. So setiap ni you boleh letak gambar lah. Okey, as I said, gambar-gambar kita mestilah gambar-gambar orang Asia lah. Janganlah gambar-gambar Mak Saleh saya selalu kat sini saya akan kata Malaysia friendly leadership skill. Leadership je pun boleh. Kita tengok so gambar-gambar yang keluar ni dia adalah lebih kepada muka-muka orang kita lah. So kalau katalah you tak nak lah triangle ni ke, you boleh besarkan lah. Okay. Ataupun you nak letak gambar tu lagi banyak. You boleh dekat sini, kita add page. Dah macam kelas Canva add page. Okay. Lepas tu kita pergi dekat projek-projek yang tadi tu. Projek yang tadi tu. Ni 6S kan. Kita nak pergi ke gambar yang banyak. Nama dia adalah grid. Photo grid. So photo grid ni katalah kita nak letak gambar, semua gambar-gambar leadership ke apa kan. You boleh ambil yang macam ni lah. So kita boleh ada banyak-banyak gambar. Ini dari segi skill lah, teknikal lah. Teknikal ni you boleh add on sebenarnya. Lepas tu dalam training, dalam training ni biasanya you akan start dengan modul apa benda tu. Lepas tu diorang akan start understand. Lepas tu mereka kena buat sesuatu. Task adalah di workbook. Saya ulang, task adalah di workbook. Katalah Kak Fiza dah cerita leadership ni ada 5 jenis. Okey, sekarang buka workbook. Dekat workbook tu, turn to page 11. So katalah dia pergi dekat workbook. Dekat page 11 tu dia kena recall balik 5 karakter leader tu tadi. Jadi dekat tangan student mereka ada workbook. Dalam WhatsApp group mereka ada slide. Dan slide tu dia boleh tengok later. Dalam kelas jangan bagi dia benda yang kita present kat depan sebab nanti dia tak dengar kita, dia tengok slide kita tu. Sebab dia tahu dah kita nak cakap apa kan. Kat situ So bagi yang baru masuk, ni contoh workbook tadi. So workbook ni adalah sesuatu yang mereka kena buat dalam kelas. Macam anak kita pergi sekolah, anak kita ada buku teks. Kalau dengar buku teks, dia takkan faham. Tapi anak kita kena buat latihan dalam kelas. Malah cikgu akan bagi homework, dia kena balik rumah lah, buat homework. So ada pre-test, post-test dan juga yang ni Kak Fiza nampak workbook saya? Nampak. So dekat sini mereka kena ada something yang they have to do in a class. In the class mereka ada workbook. Saya nak sarankan juga workbook ni kalau boleh you cari kedai stationery berdekatan
you jadikan mereka orang yang memang print you punya buku-buku ni lah. Macam dekat tempat saya, ada satu kedai ni, memang kalau saya bagi dia pagi, petang tu saya dah dapat. Kos satu training, buku training ni, saya akan bajet lah RM10 ke bawah. Kalau cover dia colour, saya rasa ramai dah nampak kan, saya selalu share kan. Cover je warna, yang dalam ni you dah pakai black and white dah. Okay. You pakai cover colour dalam black and white, portrait A4, harga memang bawah RM10. You boleh print. You cari sekarang ni nama dia Perfect Binding. Saya suka Johor, nanti you boleh jumpa Liana Omar, dia pun dah start nak buat printing untuk ni lah, printing untuk apa tu, kita punya workbook ni. Okay. Jadi ini dia punya workbook lah. Okay, kita patah balik pergi ke slide tadi. So step dia adalah pertama Google. So dekat Google jangan lupa perkataan PPT ni sebab kita nak PowerPoint. Katalah saya type leadership skills PPT. Kalau you nak cari format Excel, taklah Excel. Kalau you nak dokumen, type dokumen DOC. Okay, so kita boleh go through lah. Ada banyak PowerPoint ni kan. Kalau you masuk Scribe yang ni SCRIBD tu, kalau you nak percuma, senang je. You masuk, dia minta you download dokumen untuk dia bagi dokumen. Yang ni sekejap saya tunjuk. Nama dia Scribe. Tadi kat 6S ada. Contoh saya buat 6S tadi. Kalau slide you masih slide yang zaman-zaman dulu kan, better kena improve lah. Tapi nak improve tu, as I said, tak susah pun. Pakai Canva. Canva sangat mudah dan you just tukar. Tapi format macam kita belajar TTT lah. Introduction, modul dulu kan. Modul, introduction. Setiap modul tu you ada, sebelum masuk modul ada term and definition. Yang ni Scribe ni. Okay, Scribe ni, you boleh masuk dia percuma. Bila saya nak dia punya 6S ni, ada 36 page. Bila saya tekan download, dia minta saya upload 7 dokumen. 7 dokumen. 7 dokumen tu contoh dalam komputer saya ada template ISO ke, saya ada apa-apa pun saya masukkan lah. Okay, kat sini Contoh saya nak download, dia cakap dengan saya, sila download 7 jenis dokumen untuk dia nak riliskan satu PowerPoint template 6S ni. Faham Ini Scribe. Trainer-trainer kita kena banyak membaca, kita kena banyak benda-benda yang latest lah. Okay, nampak tak? Dia kata upload 7 documents to download. Jadi bila saya upload, saya masukkan lah. Contoh saya bagi internal auditor skill, format, saya bagi TNA format, saya bagi whatever lah. Okay, 7 dokumen. So bila saya dah bagi, dia happy dengan apa yang saya bagi. Dia pun gedebuk bagi saya 6S training PDF. Ini untuk kita nak dapat information terkini Okay. So dekat sini tadi, boleh redeem saya, nanti cakap Kak Yan, saya nak PPT template. Okay. Bila saya bagi you PPT template, bila korang buka, semua orang akan dapat benda yang sama tau. Okay. Bila korang buka, katalah dah buka sini, jangan terus edit. Tolong jangan terus edit sebab bila you edit, semua tu hilang, ikut you punya. Jadi cara dia senang, mula-mula buka, katalah saya bagi link ni kan, saya bagi Kak Fiza, saya bagi Zairi, saya bagi Rosalbia, saya bagi Cik Din, saya bagi Ref. Okay, bila dia buka, senang saja you tekan home. Okay, you tutup, you tekan home. Okay, lepas tekan home, you cari 3 titik. Cari 3 dots, 3 dots. Cari 3 dots. Kita cari 3 dots. Okay, tekan 3 dots ni. Make a copy. Okay, so bila dia dah make a copy, tu dah you punya lah. You adjust sendirilah you punya. Katalah ni Kak Afiza punya kan. Kak Afiza buatlah kat sini. Afiza leadership. Okay.
Ini contoh, nanti katalah nanti you all pun dah expert nak guna pakai kan. You dah boleh ambil daripada projek-projek PowerPoint yang lain. Ada soalan setakat ni? Best lah ilmu hari ni. Okay. Si Sari Puding dia kena keluar. Padahal dia yang nak tahu tau. Jangan jumpa orang ajar buat slide tu. Okay. Alright. Ya. Oh, 3 dot ni kat mana? Okay, kat sini Cik Din. Kena tekan home Kebaikan Canva adalah kita tak payah nak save sebab whatever you update itulah yang terkini dan dia save. Saya suka guna Canva untuk banyak benda sebab di Canva inilah apa sahaja yang kita update dia simpan. Dia simpan. Kalau you tengok kan, saya memang gunakan, saya tunjuk sikit lah, ni poster. Poster ni saya bagi beta. Beta-beta, diorang nak, siapa dah beli buku, saya bagi you. Ada ramai dah beli buku, tapi diorang tak go through yang saya bagi tu. Saya bagi you ni tau. Tengok saya buat contoh Ni yang saya bagi Mid Journey. Siapa masuk semalam, saya cerita Mid Journey kan. Okey, katalah Kak Fiza juga tadi, dia nak buat leadership. Jadi masa tu, orang tu baru tanya, Kak, saya nak leadership skill. Saya nak buat in-house untuk 30 orang. Jadi Kak Fiza pun buka lah link public training ni. Jadi kat sini saya ada bagi banyak kan. Okay, dia scroll. Okey, katalah dia nak ambil yang, tak kisahlah ambil yang mana Kita ambil yang sama dulu Okey, katalah dia ambil yang ni. Okay. So dia padam yang ni. Dia padam ISO. Dia pergi dekat foto tadi. Foto. Kita dah ambil leadership semua kan. Kita katalah see all. Kita nak, ni saya buat team building semalam. Bukan, malam ni saya untuk alpha, team building algorithm ni. Blueprint. Saya buat tadi Malaysia. Malay leadership. Okay. Contoh, tak berapa Malaysian juga ni inilah kata. Contoh yang ni. Dia pun masuk sini. Dia pun buatlah. Ni tak payah. Ini pun dia boleh macam ni ke. Nak buang pun tak ada masalah. Okey, tu kalau leadership skill. Tanya dengan Kak Ani leadership skill ni dalam ITRIS nombor berapa? Ataupun dalam you all punya TP punya program number. Tengok nombor dia berapa. Kenapa kita kena letak program number kat sini? Sebab masa diorang pergi apply, mereka kena letak program number korang. Program number ni mesti ada dalam you punya quotation ataupun kita biasa letak kat email atau you boleh letak dekat poster ni. Okay. So kat sini HRD claimable, katalah Kak Fiza punya tadi dia nak buat 4,500 lah kata. Okay. 4,500 sehari. Ni in-house. Okay, dia buat per day. Okay, you will learn ni, okay pun sama. You will learn ni, nampak you will learn. Kita pergi balik dekat ChatGPT. Ni ilmu mahal lah hari ni. Okay. Okay, kita tulis sini, write 7 learning outcome in point form for leadership skills. Okay, bila dia keluar, kita copy. Okay, macam ni dia siap ada ni kan. Without detail. Only point. So, bila dia bagi point, kita pergi copy. Lepas kita copy, kita pergi. Kena go through dululah. Kalau Kak Fiza rasa ni macam saya nak tukarlah ayat dia. Tukarlah. Jadi pergi dekat kita punya PowerPoint tadi. Mana? Okay. Banyak gila. Okay. Ni. Okay. So, kita copy dekat sini. Kalau dia banyak sangat, kita kecilkan huruf dia. Yang ni memang korang kena ada skill-skill dia lah. Dia pun tak berapa susah pun. Okay. At least 14, 12, okay. 12 ke atas macam kita baca teks dekat type lah.
Yang ni mungkin you nak letak dah dekat bawah. Mungkin nak letak kat sini ke. Micro ID pun kena. Micro ID sebab dia nak kena cari kita dalam sistem. Klien nak kita dalam sistem. Okey, semalam saya guna Midjourney. Yang Midjourney tu saya pakai yang ni. Saya pakai Midjourney HR. Tahu tak saya closing satu hari ni. Saya close. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya closing senang sebenarnya. Dia daripada Dilaksa. Saya tunjukkan Nampak tak WhatsApp saya? Nampak? Okey. Saya takkan sorot-sorot lah. Saya nak jadi you all punya apa tu? Contoh-contoh lah kepada you all. Betul lah contoh ni Okey. Amy ni dia nampak kita lah. Lepas tu dia kata dia tak cakap apa-apa pun. Dia bagi tajuk je. Sekejap dia tak keluar pula cerita dia. Kita tunggu dia masuk. Oh dah lah. Okey. Dia tak masuk. Dia cuma cakap dengan saya human resource training. So saya cuma letak dekat bawah ni. Kenapa dia tak keluar? Bila dia dah tanya saya human resource, saya terus bagi dia ni je. Saya bagi yang ni. Yang kakak cantik ni. Saya bagi RM5,500 sehari. Semua dah ada. Jadi kat sini dia akan tengok, oh dia dapat ni. Oh harga macam ni. Oh tajuk ini. Oh company ni nombor ni. Macam tu. Tak keluar pula saya punya sharing. Kenapa kejap. Sebab sebenarnya kita kena simplify tau. Bila you all nak cakap dengan HR yang sangat busy ni, dia tak boleh macam kita, you nak company you dekat mana? HRD claim ke tidak? Diorang akan rasa banyaknya kau nak tanya aku ni. Jadi bila orang tanya satu, kita kena bagi dia satu yang ada semua dalam tu. Ada harga, oh HRD, oh micro ID dia ini, oh company dia ni, oh dia punya website ini, oh nak telefon ini, macam tu. Kejap saya tengok, boleh tak? Kenapa saya punya ni tak ni? Kejap dia tengah ni dia tengah update. Sebab saya nak you nampak contoh dia. Sebab saya nak tunjuk betapa senang dia buat benda ni korang. Senang sangat. Senang sangat nak close sebenarnya. Sampai you rasa macam tak sempat nak pergi layan diorang. Tak keluar pula tapi okey, katalah dia macam ni saya tunjuk dekat siapa kat sinilah contoh. Tak nak orang tu kat sini. Kak Fizal lah. Oh Rusalbia lah. Okay. Katalah Rusalbia ni tanya saya. Kak saya nak training HR. Okay. So saya terus type macam ni Tengok saya buat Katalah saya dah bagi dia brochure. Saya bagi dia brochure. Lepas tu saya kata ini detail HR training untuk Cik Amy lah contoh tadi Cik Amy. Lepas tu dia katalah thank you. Okey, kata saya nak buatlah training ni. Okey, saya akan buat macam ni je. Tengok Amy. Saya suka panggil nama dia. Cik Amy ke apalah Amy. Sila bagi detail bawah buat Kak Yan. Saya suka gunakan panggilan nama saya ni sebab pada saya dia mesra alam. Orang kata Kak Yan saya nak gini macam tu. Jadi saya bagi dia macam ni je. Tengok company, address, email. Tulis korang attention to HRD claim. Sorry. Ini kalau saya tak copy pun saya dalam kepala, saya type je. Sekejap je. Number of facts. HRD claim. Saya terus jawab yes. Sebab dia dah cakap, kita nak fokus kepada HRD. Okay. So, bila saya bagi ni, saya biarkan dapat ni lah, tiba-tiba je. So, bila klien dapat benda ni, dia orang akan terus isi. Lepas dia isi, agak-agak saya bagi dia apa? Agak-agak. Cik Asnul, saya bagi dia apa? Station. Saya bagi apa? Kak Kimah, video terbuka. Saya bagi apa? Agak-agak. Ref, I bagi apa Ref? Salah? PPC.
KTC lah korang. Aduh. KTC. Ini kan saya cakap. Aida pun cakap. Ini dah jadi macam zikir dia kata. Bila dia dah bagi saya macam ni, saya akan cakap dengan saya punya team. Keluar tak ni sekejap tengok. 6K terus. Okay. Tengok saya bagi instruction pada Kak Ani. Nampak tak WhatsApp saya? Nampak kan Kak Fiza? Saya cakap dengan Kak Ani, saya cakap Kak Ani simple je. QTC dilaksar 5,500, trainer siapa? Contoh. Sebab Cameron dia tengah buat training untuk kita lah, untuk HR lagi satu company. Jadi saya terus buat macam ini kepada tim saya untuk saya proceed benda tu. Dan sekarang yang Amy tu, kita punya klien tadi tu, dia dah happy dah. Dia dah proceed dah. Senang kan? Senang tak korang? Ini jelas. Saya punya ni tengok, senang je. Leadership. Alpha, Kelvin. Okay? Ni. Masa Amy tu isi, dia isi saya macam ni. Senang kan? Macam tu lah kerja. Siapa rasa best? Siapa dapat ilmu best hari ni? PTC. Okay. Boleh share link Canva public training? Boleh. Okay. Saya share kat mana korang kan ramai pula WhatsApp aku berapa orang ni? 38 orang. Boleh lah. WhatsApp saya personal. Cakap PowerPoint slide. Kalau nak PowerPoint slide. Sebenarnya public training link tu saya dah bagi semua orang yang ada beta. Semua orang yang ada buku dalam 15 marketing tu. Sebab kadang-kadang korang tak buka pun. Okay, dalam 15 marketing tu. Salah je. Dalam 15 marketing tools, yang terakhir tu adalah link personal, link public. Yang terakhir tu adalah link public untuk public training. Link Canva public training. Cakap pun dah bingung. You buka yang 15 tu Alright. Okay. So saya wrap up sikit lah. 1 jam hari ni. So saya wrap up sikit. Hari ni saya kongsikan macam mana kita nak buat slide. You boleh Google dulu. Tajuk tu PPT. Leadership PPT. Lepas dah dapat info tu, you bacalah. Kalau 5S ni, 6S ni, macam ni. Okay, lepas tu, you gunakan Canva. Canva saya bagi link. Link yang saya bagi tu, you boleh adjust lah gambar ke apa. PowerPoint yang you save tadi tu, you boleh masuk terus dalam Canva. Kalau you pakai PDF, PDF sebenarnya you boleh edit. Canva sekarang, PDF yang you save sebagai PDF, dia boleh edit. Try. Saya nak you all try. Lepas tu, createkan workbook. Workbook adalah dokumen yang you akan print untuk beri kepada student. Beri kat student lah, kat tangan dia. Okay. Maknanya dekat tangan student ni dia ada buku dia. Buku dekat tangan. Slide yang kita berpage-page tu, kalau kita print pun, you rasa diorang buka ke? Diorang suka kat handphone. Lagi color-color semua kan? Kalau kita print pun, dia tak ada color-color. Jadi, benda pertama trainer kena buat bila masuk kelas adalah form the group. You pun dah createkan WhatsApp group. Okay, semua masuk dekat QR code ni. Kalau diorang buat apa-apa program dekat kelas pun, ambil gambar, okay, masuk kat group WhatsApp. Lepas tu buka dekat slide. Saya selalu macam tu lah dengan suami saya. Jadi kita akan jimat masa nak tampal. Kita pun nampak benda tu cantik. Okay. Jadi slide tu tadi kita check GPT pula. 6, biasanya saya bagi 6 modul. 8 modul ni saya rasa dia tak sempat sehari. 6 modul tu dah cantik lah. 6 modul. Dalam train to game pun saya bagi you 4 modul je. Jangan kita macam siapa Amy ada tak? Amy pernah pesan saya, bila kita bagi training, ada benda tu kita panggil wajib tahu. Wajib tahu tu maksudnya dia kena tahulah benda tu. Yang lagi satu tu kita kategorikan dia sebagai nice to know. Yang tadi tu have to know dengan nice to know. Contoh ref, dia bagi training ISO food. ISO food tu yang close tu wajib tahulah. Tapi ada benda macam bila you tak sempat ke ataupun tak
You tengok respon diorang macam tak berapa faham ke kan? Ada benda yang you tak payah cerita pun. Sebenarnya nice to know tu you boleh letak tepi. Tapi yang have to know tu you kena explain lah. Macam tu. So trainer kita tak boleh pukul sama rata tau. You kena tengok respon you punya participant tu. Kalau participant you rasa macam tak suka benda yang you cakap, macam banyak cakap je kan, banyak bebel je kan. You tukar, you convert kepada gamification. Macam Kak Mazlan selalu ajar. Gamification saya selalu buat, walaupun main game tapi dia punya wrap up dia adalah, debrief dia adalah towards understanding of the yang you nak cerita tu lah. Okay. Alright. Google bisa ChatGPT, create kampung buku. Yes. Buat group WhatsApp. Yes. Okay. So saya rasa itu saja. Terima kasih kepada yang hadir. Saya suka nak berkongsi. Kadang-kadang bila nak kongsi dengan seorang kan, daripada kongsi seorang-seorang, baik kita ajak ramai-ramai. Tak. Okay. So jumpa anda. Okay. Sebelum saya akhiri. Train to Gain pada 17 hari bulan 2 di Johor Bahru. No, di Tiram. Kepada anda yang dah hadir pun Train to Gain, kalau you rasa you masih belum boleh gerak, saya cadang masuklah sebab ada beberapa orang yang repeat Train to Gain ni dia baru faham. Okay. Dan kos yang saya letak tu 299 tu sebenarnya sangat-sangat berbaloi lah. Even saya dapat satu komen daripada seorang ni, dia kata, Kak, kenapa letak harga yang sangat-sangat rendah? Sebab dia kata dia akan menampakkan yang value saya bagi tu tak setinggi apa yang saya nak bagi. Sebab kita bukan jual kelas. Kita punya sale ni bukan kelas tu. Tapi kami sebenarnya nak develop trainer-preneur yang you all ni make money, whether for your own self ataupun for you and for us. Sebab kita training provider kan. Jadi kita nak sebenarnya bantu ramai berjaya dalam bidang training ni sebab dia punya peluang tu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Sama-sama kita sukses, okay? So minta maaf kalau tersalah kata, terlebih gurau. Jumpa lagi anda time to time. Rabu malam wajib, hari-hari yang macam ni depend. Kalau saya rasa, aku kena buat sesuatu lah diorang ni kan. Korang tunggu je lah saya highlight. Okay, thank you semua. Bye. Terima kasih Kak Yan. Terima Bye. kasih. Okay. Terima kasih Kak Yan. Terima kasih Kak Bye. Yan. Thank you Kak Yan. Thank you. Bye.